اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 45. Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa huwal mab'us, kata musannif, sok tu makna musannif, wa huwal mab'us ila 'ammatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda wa bin nuri wad diya. Arti matan, dan ia juga iaitu Rasulullah SAW yang dibangkitkan kepada sekalian jin dan segala manusia dengan yang sebenar dan petunjuk dan dengan cahaya dan sinar. Syarahnya ataupun huraiannya, adapun keadaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada sekalian jin, maka kerana firman Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan jin, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Artinya, hai kaum kami. Yang berkata ni jin, tapi menjadi firman Allah. Sebab tu dia kata Allah menghikayatkan. Maksudnya Allah berkata, menceritakan bahawa jin berkata begini. Macam berkata Fir'aun, qala Fir'aun, telah berkata Fir'aun. Itu ayat Quran. Tapi Allah ceritakan sebagai wahyu bahawa pada masa itu Fir'aun berkata begini. Jadi ayat Quran kita kena pandai beza mana firman Allah, hak mana bukan firman dia. Padahal pada keseluruhan ayat Quran firman Allah. Tapi ada firman daripada Allah, ada firman yang menghikayatkan manusia yang berkata. Jadi dalam firman ni bukan Allah yang berkata, pada masa berlaku tu, iaitu jin yang berkata. Jin kata ke mana? Hei kaum kami, perkenankanlah, yakni tunaikanlah oleh kamu akan yang menyeru kepada Allah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah suruh puak-puak jin supaya menerima dakwah Nabi dan beriman oleh kamu dengan dia, dengan Nabi. Nescaya mengampuni oleh Allah Ta'ala akan separuh daripada dosa kamu dan menegah ia akan kamu daripada seksa yang sangat pedih. Separuh di sini bukan maksud dosa bagi dua. Siapa yang ada dosa 100, siapa yang ikut Rasulullah, Tuhan ampun 50. Separuh ni hanya terjemah daripada firman yang lapah berbunyi min, huruf min. Min maknanya dan daripada. Menunjuk ia atas bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada sekalian jin. Ini dalil. Baik. Pada matang ini, kita sebagai umat Islam wajib beriktiqad, beriman, kemah, keming, tak ganjak dah, bahawasanya Nabi Muhammad SAW
juga diutuskan kepada kaum jin. Tu wajib gang. Maknanya jin wajib beriman pada Nabi. Jin wajib ikut perintah Nabi. Jin wajib terima dakwah Nabi. Hak kepada manusia kita dengar sama dah. Dan malaikat orang ni tak kata. Dan hayawan, dan gunung ganang, padahal Nabi diutuskan kepada sekalian alam. Maksud jin dan manusia daripada pihak taklif syarak saja. Yang ini hanya jin dan manusia wajib memikul beban syarak. Beban syarak ni contoh ke mana? Semayang ke, puasa ke, zakat ke, contohnya. Ada pun malaikat dah wajib semayang lohor. Pokok kayu dah wajib puasa Ramadan. Tapi semua adalah diutuskan Nabi kepada sekalian alam ini. Nabi juga bukan saja Nabi kepada manusia, bukan saja Nabi pada jin, Nabi kepada laut, Nabi kepada sungai, kepada ikan, kepada burung, kepada pokok, kepada langit. Dialah Nabi. Nabi diutus sekalian alam. Cuma orang tak cakap gitu. Kerana hak berpikir beban syarak jin dengan manusia. Dalilnya dalam ayat ini berkatanya jin, iaitu ketua kumpulan jin. Dia kata ya kaum mana. Ya kaum mana. Bahasa Arab ya tu wahai lah. Wahai atau hai atau he. Sihat. Alhamdulillah. Kena denggi baru ni. Ya kau mana. Kau dulu ngaji ni, Tok Guru ngajar dia tak ada apa baca ya kau ma. Allah nak jawab awak. Kan kaumun kan. Kaumun maknanya kaum. Masyarakat. Dia al-aslu ar-rafa'u dia baca. Asal rafa'. Kaum kita sentuh nahu kan. Pasal ni galak sangat nak lawan ulama. Nak bodol letak tu nak lawan Tok Guru, lawan ulama. Apa jaga dia baca ya kau, tak baca kaumun lah. Biasa kaumun kan. Kaumun bila idafah dia kena gugur satu. Tidak dia baca dengan tanwin. Tinggal patah halnya ya kaumun lah betul. Dia baca kaum apa? Baru baca kaum mana? Tahu tak? Apa tak tahu? Berapa? Sing? Tak tahu. Tak tahu. Dia tahu. Abu. Berapa? Ya kaum mana? Patut ya kaumun lah. Nak akad nikah ni? Boleh tu akad nikah lalu ni. Tak nak cover maknanya sebab itulah bila kita baca hadis ke dalam artikel, beli buku agama ke, jangan berasa kita setara ulama. Hak kita tanya ni hak budak-budak kecil yang ngaji jurumiyah, hak baru masuk pondok, hak kecil tak buih lagi. Tak? Bukan kita nahu hak kebar tu. Nahu jurumiyah. Napa al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Budak-budak kecil mula-mula masuk. Dia pondok mana pun mula masuk jurumiyah. Cara ni. Jadi bila kita beli buku setiala kali pun dia tak sama dengan ulama ilmu kita. Sebab itulah dia cuma hanya baik kita menambah ilmu pengetahuan. Jangan berasa kita ini alim, sebab ramai dah ni orang-orang muda dia berasa alim. Kita tengok dalam internet, dalam Facebook, lawang ulama-ulama. Berujuh kondeng ulama-ulama. Padahal baca pun tak kerti. Baik. Ya kaum mana, kata ketua dia, wahai kaumku, perkenankan oleh kamu akan yang menyeru kepada Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini jin wajib berkenan. Ajibu fi'il amr. Kalau ngaji nahwu dia kata al-aslu fil amri al-wujubu. Asal bagi perintah menunjukkan makna wajib. Jadi ajibu ini fi'il amr, maknanya wajib kamu perkenan.
illa jaa dalilu ala khilafihi, melainkan datang dalil menunjukkan bukan wajib, maka barulah ajibu tidak menjadi wajib. Faham? Jadi jin wajib menerima sunnah dan perintah dakwah Nabi. Ni manusia mengaku Islam tak mau ikut Nabi, jahat pada jin. Betul tak? Dah. Jadi cerdik jin dah pula. Jin ni pada hebat dari manusia. Jin nak pergi Kuala Berang tak naik bah. Kalau naik bah tak jalan bah. Jin ni tok guru kita kata kalau dia naik bah nak pergi Kuala Berang, bah tak jalan. Bah apa? Berat benda terbang pun tembak. Hebat jin bau. Siapa nak bawa? Mana hebat jin nampak kita dah hebat dia lah. Dalam gitu pun kena ikut Nabi. Jin tak mau ikut Nabi masuk neraka. Jin yang dijadikan daripada api, apa tahu kita ni kulit gini ni boleh canggah ulama-ulama. Niscaya mengampuni oleh Allah Ta'ala separuh ini sebahagian daripada dosa kamu, dan menegah ia akan kamu diseksa yang sangat pedih. Kalau jin ni tidak beriman kepada Nabi, maka Allah seksa di dalam akhirat kagi dengan seksa yang sangat pedih. Orang tanya pula, jin daripada api, iblis daripada api. Dah kalau kena seksa api dengan api, tak sakit kan? Kalau manusia sakit dah, dia lawan api. Adapun jin ni, iblis ni, dia api dah. Lagu mana dia berasa sakit? Tak sakit lah iblis dalam neraka bila-bila. Sedap dia soalan. Jadi kita buat daripada benda, daripada tanah. Acu kita pergi ambil tanah setokor hak keras. Lepas tu lepuk atas muka kita, sakit tau. Nyanda nampak di balai raya je keke. Dah hari. Kita daripada tanah ambil pada kita sembang di tanah, lepuk. Lalu mana? Dia kata tak sakit api dengan api. Dan aku sembang tanah takkan sakit boh. Lepeng hidung bang di tanah. Maka dengan hebat lagu mana jin pun dia akan diseksa dengan syarat tak beriman. Kalau beriman tak kena seksa. Bahkan dosa masa kafir diampunkan oleh Allah jika sebut dua nama, nama Allah dan nama Rasulullah. Sebut nama lain Tuhan tak ampun dosa. Orang kafir sembah berhala lama mana? 60 tahun. Minum arak 30 trailer, bir, liquor, brandy, whisky, Bacardi, stout. Samsu haram, samsu halal. Berjudi, ya Allah. Tokai nama ekor. Tak tahu banyak mana. Dia sebut dua nama Allah dan Rasulullah Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Islam. Apa tak sekali dosa? Habis. Dua kapal kontainer dosa. Leaching. Tapi dia tak mau sebut nama Muhammad. Sebut nama PM. Jadi apa? Sebut nama apa benda ni? Presiden Amerika. Tak apa dosa. Sebut nama pemimpin Rusia. Tak. Kena sebut nama orang yang Allah cipta kerana dia lah. Allah cipta alam yang begini hebat. Dia menjadi rahmat. Demikian juga surah jin menunjuki atasnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan kepada sekalian jin. Tadi bukan surah jin, tadi surah Al-Ahqaf. Hak ni surah, kalau dalam surah jin terus satu surah cerita kisah jin beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Muqatil rahimahullah ta'ala, seorang ulama salaf yang juga ahli tafsir, dia kata lam yab'asillahu nabiyya ilal jin wal ins qabla Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yab'asillah, tidak Allah bangkitkan
kepada jin dan manusia sebelum ini. Nah, Nabi kita seorang saja, Nabi kepada kaum jin. Dah tu Nabi Daud, Nabi Daud nak. Nabi Sulaiman, kan Nabi Daud. Nabi Sulaiman boleh suruh jin apa semua, bukan jin jadi kaum dia. Tak. Nabi Sulaiman Allah beri ilmu menundukkan jin. Jin boleh ikut perintah dia. Nah, Nabi kita bukan menundukkan jin, iaitu menjadi Nabi kepada kaum jin. Lebih Rasulullah. Nabi Sulaiman bukan menjadi Nabi bagi puak jin. Ilmu dia boleh menundukkan kaum jin. Nah, jin dia boleh harah buat begitu begini. Kita kalau jin boleh suruh jin buat kerja dah tengok. Ni nak suruh benda. Kalau jin ikut kereta. Orang nak dapat jin. Benda. Takkan tak tahu. Cik buat sebut asa. Kerja benda. Kerja hak orang nak buat lah. Takkan suruh tanah semakar tak kok jin. Tu orang boleh buat. Nak, macam surat benda. Hak orang tak nak buat. Pergi colek pacar sandar. Apa? Kalau kita jin ikut kita tak. Suruh jin tolong kat pergi pilihan raya. Nampak tak? Duduk depan tu. Depan pintu Pak Ngundi. Macam aku tengok. Nampak? Bapak je keke. Melainkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu yang hebat ni. Dan apa perkataan keadaannya dibangkitkan kepada sekalian manusia, maka kerana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafah linnasi basyiran wa nazira. Artinya tiada kami mengutus akan dikah hei semulia-mulia makhluk, melainkan melengkapi akan sekalian Nabi. Melengkapkan sekalian Nabi, mengkhabarkan kesukaan dengan syurga bagi mereka yang beriman, dan menakutkan dengan api neraka akan mereka yang kafir. Dalam ayat ini jelas menunjukkan bahawa Nabi Allah utuskan kafatan linnas, semua manusia. Semua. Orang putih, orang Jepun, orang Cina, Afrika, Mongolia, Jawa, dah tak kira. Semua wajib beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tak dia ingat ke Nabi ni adalah ketua kaum Arab saja. Orang putih dia buat buku tentang cendekiawan, bijak pandai dunia ni. Dimasukkan seorang Nabi kita Muhammad sallam. Jadi kita jangan terpengaruh dengan buku-buku gitu. Dia hanya letak pangkat Nabi ni cendekiawan. Ada buku-buku yang menyebut sebagai pentadbir, orang-orang yang hebat takbir negara. Dia bola raja ni presiden ni. Nabi kita ada juga seorang. Kita kata bagus orang putih ni. Padahal mereka nak menafikan kerasulan dia. Tak letak pun dia tu Rasulullah. Dia berpangkat pemimpin saja. Dia berpangkat arkitek cendekiawan saja. Padahal Allah bukan dia sekadar arkitek, dia cendekiawan, bukan sebagai intelek, bukan sekadar pemimpin, tapi Rasulullah Khatamul Anbiya, tu pakak hak paling tinggi. Sebab tu dia kata semulia-mulia makhluk. Dalam kitab-kitab akidah memang menyebut selain daripada Allah, makhluk belaka. Makhluk yang paling mulia Nabi kita. Lepas tu barulah rasul-rasul yang lain. Kemudian para malaikat. Hak bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat, hak mana mulia? Sahabat Rasulullah. Sahabat Nabi. Lepas sahabat Nabi lain pula. Sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa. Faham? Dah tu kita ramai-ramai ni hak mana mulia? Hak gaji besar. Esko.
yang takwa. Faham? Orang yang takwa dia sekilo, afdal mulia daripada takwa setengah kilo. Nak? Takwa kita berapa kilo orang ni? Teng. Mu berapa kilo takwa? Siapa sekilo? Kalau timbang. Dak naik nimbang terus. Musik nimbang. Hak tu yang Tuhan nak. Jangan kita berasa kita lebih. Jangan berasa kita takwa. Jangan berasa kita mulia. Faham? Siapa yang berasa dia rendah diri, kurang, Allah sayang dia. Kalau kita berasa kita ni takwa, kita berasa kita orang lebih pada orang, Allah tak sayang. Faham? Berasa kurang tak apa. Tapi syaitan duk cocoh. Nak suruh kita ni jadi mulia. Nak, dari pandangan masyarakat. Tu yang kita mencari kemuliaan di mata orang. Nak, atik juga suruh kata lebar. Nak, mayang juga nak orang suruh kata rajin. Tak dapat kemuliaan di sisi Allah. Al-Imam Al-Qurtubi menceritakan berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, apabila jin ini meminta kaum dia supaya beriman kepada Nabi, puak-puak jin ni pun beriman kepada Nabi. Cerita dia beriman sungguh, iaitu 70 orang. Berkata Ibnu Abbas, istajaba lahum min qaumihim sab'una rijala. Setelah ayat ini turun, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih, hendaklah kamu perkenankan dakwah Nabi dan beriman padanya, telah memperkenankan 70 orang jin. Faqara'a alaihim Qur'ana, maka membaca atas 70 orang itu, jin itulah, akan Quran. Wa amarahum wa nahahum, dan memerintah dan melarang. Yang ini menceritakan tentang halal dan haram. Jadi mula-mula sekali 70 orang jin beriman pada ayat yang pertama. Hebat jin. Sekali ayat turun 70. Adapun mula-mula turun ayat suruh beriman, hak dengar Rasulullah 2 orang saja beriman. Kemudian naik 3, tambah pula Sayyidina Umar ke dia. Tapi jin seretak 70. Hebat jin. Dalam surah Yasin, seorang je beriman. Di antara seorang Nabi kepada sebuah negeri, seorang je beriman. Lepas tu tambah pula jadi 3. Tuhan tambah yang ketiga, 3 Nabi. Fa'azzadna bisalisin. Dan kami tambah jadi 3 Rasul negeri itu. Pasal kerah kepala ingat. Seorang tu je beriman. 3 Nabi, seorang beriman. Kita ngajar orang, 3 orang dengar. Banyak dah. Seorang tu guru, 3 orang dengar. Ramai dah. Tu Imam, tu Bilal, JKK. 3 orang dengar. Ramai dah. Ni dalam surah Yasin 3 Nabi, seorang ni beriman. Tu pun yang pakat bunuh pula. Sampai tubik perut. Dan sabda Nabi SAW, wa bu'istu ilan nasi ammah, artinya dibangkitkan akan daku kepada sekalian manusia meratai. Ammah maknanya semua manusia, tak kira bangsa mana, hitam, kelabu, hijau pun kena ikut dakwah Rasul. Menceritakan dia oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan bermula keadaan Nabi kita SAW itu dibangkit pada sekalian manusia, diketahui akan dia daripada agama Islam dengan menyerupai darurah. Yakni Nabi kita ni adalah Nabi bagi kaum manusia, semua orang reti belaka waktu. Walaupun orang-orang wadah pun reti. Dia tak payah nak ngaji di Al-Azhar, nak tahu bahawa Nabi ni utuh pada manusia. Mak Repik pun tahu Nabi ni Muhammad ni utuh pada manusia ke tak? Utuh lah, dia tahu. Benda panggil ad-darurah minad din. Benda yang mudah daripada agama. Ada artinya tiada berkendak kepada tilik dan fikir. Dan perkataan musannif yang sebenar dan petunjuk dan cahaya yang sebenar
dan sinar. Keempatnya sifat bagi agama Islam yang mendatangkan dia oleh Nabi SAW, yang dikuatkan dengan segala dalil, dan sinar itu lebih sempurna dan lebih terang daripada cahaya. Cahaya nampak cerah, sinar lebih terang. Kerana firman Allah Ta'ala, wallazi ja'ala syamsa dhiya'a wal qamara nura, artinya ia juga Tuhan yang menjadikan akan matahari mempunyai sinar dan akan bulan itu mempunyai cahaya. Maknanya di sini 4 sifat datang dengan dakwah Nabi. Yang pertama iaitulah sinar dan petunjuk, dan cahaya dan sinar. 4 sifat. Wal bil haq wal huda bin nur wad diya. Cahaya dengan sinar, lebih terang lagi sinar. Nabi lah cahaya, petunjuk, dan Nabi juga adalah sinar. Kenapa sampai gitu sekali? Sebab Nabi ini membawa Islam. Islam ni cerah. Apa cerah? Kerana tuang punya Islam Allah. Allah yang beri cerah. Faham? Dengan sebab agama Islam. Lain gelap belaka. Jalan cerah, jalan agama. Lain gelap belaka. Nak? Di Kuala Lumpur ni ada orang dia jumpalah di tempat makan lah, macam minum air gitu. Dia tengok kita, dia mari tanya. Dia tanya masalah perceraian. Ini orang kaya ni, rasa-rasa orang kaya lah. Datuk-datuk pasal ada macam bodyguard dia tunggu dalam dekat kereta. Dia turun, dia tanya masalah perkahwinan. Dia kata belanjanya puluh-puluh ribu dah. Nak apa benda ni, dengan sandingnya, dengan buat di hotel ratus ribu habis. Nah, dan sekarang ini 2 kali bercerai dah. Anak dia tu lah, anak dia 2 kali cerai dah. Orang lelaki ni kaya juga, menantu dia ni. Anak dia ni pun anak orang kaya lah. Dia tak katalah dia tu orang kaya. Nampak tak? Tapi kita tengok orang boleh kenal, bukan pakai baju yang gerebek. Tak? Jadi dia tak tanya, bukannya kena tanya soalan, dia nak khabar makna betulnya jalan. Kalau ikut agama ni lah sebenarnya sebetulnya hak molek. Sebab dia macam dia frah dengan kehebatnya sambutan, cara berminang, cara merisik khabar, cara buat di hotel, cara panggil tetamu-tetamu gitu. Anak dia ni sedang dalam dilema nak ditinggalkan oleh suami kali yang kedua. Suami dah balik dah. Suami dah balik dah ke rumah. Anak baru beranak dalam 2 bulan 3 bulan gitu lah. Tak mari cara terus dah. Mak ni duduk dalam nangis tak mak. Pasal dia kata betul lah. Pasal dia kata kita selama ni duduk nampaknya kesenangan adalah tekek. Nampak banyak piti, mewah dan sebagainya. Jadi dia nak khabar agama jugalah. Barulah cerah. Dia nak khabar terima kasih dia kata. Dalam lain gelap belaka, kepok gelap gugu. Gelap gugu. Boleh dia pergi jumpa dengan penari-penari kepok atas petah. Tak dah mikir aku. Kalau kepok tu pakai baju gaun, tak akan tudung, boleh tahan kira. Lanjang terus. Boleh pergi jumpa salam pula. Mujur tak senyum ni. Jadi itulah akhir zaman. Berat dia ni. Maka sinar yang paling terang, yang tidak akan malak-malak, sinar agama. Agama inilah menjadi obat. Maka obat yang paling mujarab dibawa datang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tambuk makan obat padahal dia sakit oleh orang-orang yang bodoh belaka. Jadi kita bertuah bukan kerana kita bijak. Kerana terpilih dalam orang-orang yang makan ubat, kerana kita orang sakit.
pi kitab, pi Quran, pi sunnah dan seumpamanya. Kita buat seroda mana yang kita mampu. Jahat lagu mana kita pun, jangan tolak dakwah Nabi. Nak, jangan tolak perkara yang datang daripada agama. Dalam bab maknanya jalan raya, kita dah ikut tok guru, kita ikut arkitek JKA, dia pandai dia tok guru ni. Dalam bab pasal mozaik, tukang mozaik, Pak Mat, kita tak tanya ustaz tu. Tapi dalam bab kehidupan kita akan kena ikut ulama-ulama. Orang ni bab doktor jadi jumpa doktor, pakai wah doktor, tak lawan doktor. Doktor kata ni makan lepas makan 2 butir ni sebelum makan 2 butir. Oh, ikut dia. Tak lawan. Kalau doktor kata ni makan dengan supik-supik makan dia. Makan. Orang ni taat sungguh. Pasal apa? Dia tahu orang tu lebih pandai daripada dia. Orang ni taat sungguh. Dia tak akan taat ulama. Dalam bab akhirat, bab agama kakang, ulama dia akan lawang juga. Padahal dia pergi jumpa doktor tidak lawang. Patut doktor kata, ni makan belum, ni pin ni 2 butir belum makan. Pas makan belum. Dah belum makan, pas makan doktor tu buat hari mana bocik ni. Ni pula ni kena kemang saja. Kemang tak jadi, kemang. Bila nak baik, telang Doktor kata, Messi ambil teh kecil orang ni. Faham tak? Pasal lawang. Inilah umat sekarang dulu lawan ulama-ulama. Dia dah erti Quran. Tok guru ngajar Quran, dia boleh lawan bab Quran. Dia tak pandai hadis. Ulama tu pandai hadis. Dia tak mau ikut hadis tu. Dia kata ulama tu salah. Ini nyakit ni. Rakyat Malaysia ramai-ramai ni teh kecing lah ke? Kerana dia kuatiri dah mengambil sesuatu yang merosakkan akal. Wa innal Qur'ana kalam Allah wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Saya telah berpisah dengan suami. Hasil perkahwinan kami ada dikurniakan 3 orang anak. Bekas suami saya tidak pernah memberi nafkah kepada saya semasa saya menjadi isteri dan selalu mengabaikan nafkah anak. Selepas bercerai langsung tak beri nafkah. Oleh itu saya telah membuat tuntutan melalui undang-undang dan saya berjaya mendapatkan nafkah untuk anak melalui potongan gaji suami. Baik. Dan ekoran itu keluarga bekas suami marah kepada saya dan kata macam-macam ke saya. Adakah salah tindakan saya ini? Berkaitan soalan yang atas juga, bekas suami saya di sebuah rumah pembelian secara bersama. Bila potongan gaji suami tak cukup seperti dituntut, saya memohon pada mahkamah potongan rumah bagian suami dijadikan sebagai nafkah anak. Dan permohonan itu telah diluluskan oleh mahkamah. Bukankah tempat tinggal untuk anak-anak adalah satu nafkah? Kini bekas suami terus memutuskan hubungan dengan anak-anak dan tidak mahu tahu langsung tentang hal anak serta menukar nombor telefon. Minta pandangan dalam hal ini. Allahu Rabbi. Batu bila kita bercerai ni tidak haram, jalan terakhir. Kadang-kadang bercerai itu wajib, kadang-kadang bercerai itu sunat. Lebih baik. Katakanlah bila pisah, kena ingat, kita ada satu lagi kewajipan kepada isteri, iaitu nafkah. Nafkah ni hak orang. Hak orang ni kalau hak orang kita tahan, haram. Jadi selama mana dalam iddah, suami isteri berhak mendapat nafkah. Kalau isteri tu makan 1,000 sebulan, nafkah dia, maka 3 kali suci, salah satu kuruk tu 3 bulan katakan, atau 4 bulan katakan, dia berhak mendapat RM4,000. Kalau kita wis separuh saja tanpa redha isteri, berdosa. Tapi kalau kita memang tak mampu, kita lekat hutang sampai ke mati. Tu kaedah nak jadi suami kena tahu. Marah gocoh lagu mana pun.
wajib hak orang, hak isteri kita. Nah, sampai mengikut edah sahaja dalam bab perceraian. Kalau jenis keluar haid 3 kali suci. Kalau jenis 3 selenda dah 3 bulan. Faham tak? Ataupun jenis tidak ada haid, tu isteri. Habis dah nak edah, dia bergelar janda, tak wajib dah nafkah. Anak sampai dia mampu berdikari. Contohnya dia umur sekarang sudah 20 tahun dah. Dan sekarang ni dia boleh bekerja. Kalau dia nak, maka setakat tu wajib kita beri nafkah. Faham tak? Cuma dia tak mau kerja, dia malas. Maka tak wajib dah beri nafkah. Itu anak-anak yang sihat. Anak-anak yang OKU, yang tak boleh bawa diri sendiri, wajib nafkah sampai dia mati. Atau sampai kita mati. Faham tak? Anak tu gila, anak tu OKU, anak tu cacat mental dan sebagainya. Hak tu tak ada hak dengan kemampuan. Faham tak? Siapa mati wajib tanggung. Kata 500 bulan seumur hidup. Fikir. Jadi hak-hak ni wajib atas wajib atas suami. Sengaja tak beri, tak diterima amal ibadat. Gamal dia ni, dia tak beri nafkah dan dia bergembira, tak, duduk di haji, kakang pergi umrah, tidak sedar, amalan dia tidak diterima. Kerana mengabaikan nafkah. Isteri tak terima amalan bila derhaka suami. Suami kena juga bila mengabaikan nafkah. Di nafkah akan dituntut di akhirat nanti. Jadi bila dituntut dengan mahkamah syariah, hukumnya tidak salah dah. Kerana dia menuntut hak dia dan dia telah melepaskan suami ini daripada dosa di akhirat nanti. Kalau dia tak naik mahkamah, suami tak mau bayar, akhirat kena seksa dalam api neraka. Maka mahkamah menjatuhkan salah kena bayar, terlepaslah akhirat kayak gini. Kemudian pihak keluarga gitu sokmolah. Memang kita ni fitrah manusia. Kalau maknanya anak kita cerai, dengan besang kita, takkan kita nak kata anak kita tak molek. Anak kita molek hak pula besang tu kata anak kita pula tak molek. Tu lumrah fitrah manusia dah. Jadi molek tak molek tak ada hal masalah tu. Selagi benda tu dibenarkan syarak, ikutlah orang apa nak kata pun. Betul dah tindakan tu. Solat hormat waktu, seperti dalam kereta wajib ngadap kiblat. Kalau tak reti nak tentukan kiblat, guna kira. Baik. Ini musim jam kereta. Orang balik raya, balik cuti sekolah tak? Jadi kita nak balik ke Marang, kiblat ke belakang, ngarang tak kena. Sampai masa kena semayang. Kalau kita lock dok semayang dalam jam, ambil waktu berdosa. Faham? Jadi kiblat wajib dalam semayang fardu, sekalipun dalam kenderaan. Faham lagi? Solat sunat tak wajib. Naik motor tu terus takbir Allahu Akbar, baru tak kemarang. Pada kiblat lindung, tak ada masalah. Semayang fardu wajib ngadap kiblat. Kalau boleh, semua wajib ngadap kiblat. Contoh, orang semayang dalam lori. Imam yang dalam lori. Naik lori, nak pergi ke Perhimpunan Merah, Kuala Lumpur, nak tahu? Naik, orang terbang dok piti. Jadi dalam lori ni boleh diri tak? Boleh diri, wajib diri. Lori ni boleh ngadap kiblat. Bukan kereta lori, belakang naik trailer. Ramai-ramai. Faham? Boleh. Tak gugur satu. Yang gugur ni tak boleh nak buat benda tu. Umpama dia bawa kenderaan tu, bawa kereta, atau duduk sebelah penumpang. Dia duduk sebelah penumpang, dia boleh tak tubuh ngadap tang belakang ni? Masa kereta jalan, tak boleh. Tapi kalau muka boleh tak? Muka boleh. Kalau muka boleh, pasal apa? Pasal dia rebah, dia orang sebelah. Maka dia wajib tengok tang ke belakang, kat takbir. Faham lagi? Hak lain tak apa dak ngadap kiblat. Dia rebah boleh tak? Masa bawa tu tengok belakang. Tengok belakang. Tak boleh. Kalau boleh pun kejap tengok belakang, tengok depan Messi je. Faham tak? Kaki putus dua-dua. Langgar tiang lampu. Jadi dia tengok belakang mudarat, maka tak wajib tengok kiblat. Allahu Akbar. Kalau pandai lepas tangan, Allahu Akbar. Sesal masalah. Boleh bangun tak dalam kereta? Tak boleh, gugur, duduk saja. Masa tayat baca tayat at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah.
Salam sikit dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu dah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kong. Nah. Apa hukum makmum yang telah melihat imam melakukan sesuatu perbuatan terus mengikutnya? Biarpun imam jenis gerak dulu baru melafazkan takbir intiqalah. Baik. Dia gini, kalau kita nak naik kepada nak turun sujud katakan. Imam Allahu Akbar. Bila kepala imam kena tempat sujud, itulah sunat kita makmum mula bergerak. Tapi kalau kita follow gitu, dak dah habis imam turun kita turun dah harus. Tapi nak ambil afdal. Imam turun dulu baru kita turun. Faham? Tapi potong tu imam haram. Sama dengan imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama belaka, makruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nampak? Biar tu afdal. Tapi imam tak dah turun, kita turun dah. Tapi dia siapa dulu? Harus. Jadi hak mana dikira betulnya? Allahu Akbar intiqalah ataupun perbuatan? Perbuatan dikira dulu. Maknanya dinaik Allahu Akbar. Nah, jadi hak berdiri betul itulah hak kita baru ikut. Sebab tu sunat imam dia bergerak selaras dengan takbir intiqalah. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Tak dia. Nah, atau Allahu Akbar dia baru turun. Orang pun akbar pas bawah. 15 sah potong untuk imam. Apakah itu darah istihadah, darah penyakit, darah yang tidak normal, darah haid, darah sehat. Darah sehat, orang lain darah tak sehat. Nah, tubik darah kat hidung, tubik darah kat telinga tak sehat tu. Tapi orang puan keluar darah haid sehat. Faham tak? Darah istihadah, darah penyakit. Iaitu darah yang keluar bukan darah haid dan bukan darah nifas. Tu jawapan dia. Contoh, darah haid ni orang puan paling sikit 24 jam. Kena tahulah. Nak bini. Nak. Tak usah gila nak bini ramai. Haid dah uti ke benda. Nak. Nak bini seorang. Kira kata bahasa. Nampak? Darah haid benda. Darah haid macam darah hidung gitu. Bodoh je lelaki. Kena ngaji lah biar reti. Bukan taraf kena jadi ulama' dak, biar agak reti. Nak. Jadi darah haid sekurang-kurangnya 24 jam sehari semalam. Tiba-tiba darah ni sekejap je. Keluar subuh, keluar pukul 11 sekali. Lepas tu tak ada lah. Itu istihadah namanya. Yang tak sampai masa haid. Nah. Atau melebih daripada darah haid. Itu istihadah. Haid paling lama 15 hari. Tiba-tiba dia keluar 16. Maka yang ke-16 tu adalah istihadah. Kerana lebih pada masa haid. Nah. Orang puan tak ramai yang maksima haid. Tapi buat kajian ada. Perempuan yang haid 15 hari. Cukup 15 hari. 15 hari. Nah. Tak mahal belanja tu. Kalau ada. Mas kahwin murah. Tak apa suka. Saya ada baca kat Facebook. Dia kata Nabi larang minum susu soya. Bila pula Nabi larang kan? Tak molek untuk kesihatan. Tak baik minum. Tak ada dalam hadis. Ni kes perniagaan. Kes bisnes dipanggil. Mereka ni dia banyak keluar susu soya. Kacang soya. Dia memang keluar. Nampak tak? Jadi bila dia nak lariskan perniagaan soya, maka dia condemn lah benda-benda lain, susu-susu lain. Tu cerita dia. Maka orang-orang lain pun balas balik susu soya ni tak molek dan sebagainya. Buat kajian, maknanya jangan minum banyak sangat susu soya. Kemungkinan kajian itu betul. Tapi janganlah kita belandahkan dengan nas yang tak ada. Mungkin kajian tu betul. Sebab dia orang nak lariskan perniagaan soya. Jadi soya diekspor besar-besaran macam minyak sawit. Dia minyak jagung, dia tanah jagung, dia tak ada sawit mereka. Jadi dia promoknya minyak sawit tak molek. Supaya minyak jagung dia laris di pasaran dunia. Itu cerita dia. Soalan seterusnya.
Apa hukum suntik muka nak suruh comel? Terutamanya wanita. Contohnya suntikan kolagen. Nak suruh dagu bentuk dia. Bentuk comel. Baru ni saya tengok rancangan motivasi. Pakar motivasi jepuk hati hak suntik muka dah comel. Pakar motivasi kan tak terkenal tu cakap pasal kecantikan wanita. Tapi saya terkilang, buat apa dia pergi jepuk artis gitu? Jeng terus malam tu. Jawabnya ulama', bukan kita jawab. Kalau kita muka kita comel dah, makruh kita mencomelkan lagi dengan perkara yang tidak kekal. Faham tak? Tapi kalau benda yang kekal haram. Contoh kita tak ada cacat dah, hidung tak cacat, BP tak cacat, muka tak cacat, tak ada accident apa. Nak pergi buat pembedahan plastik, we jadi comel. Nah, atau hidung orang Melayu pergi buat hidung jadi Sweden. Buat di Australia mana? 200,000 habis. Nah, 300,000 bagian hidung baru. Nah, kopek dak lagi hidung baru. Dak, 200,000. Hukumnya haram pasal pembedahan tu kekal. Tapi kalau tak kekal, tidak haram. Contohnya orang puang dia pipi dia buat sapu foundation sapu nak suruh nampak merah kat sini. Biasa kat ni pun merah, jarang buat kat ni merah. Tak. Tepi ni pipi dia dak merah, hitam tapi dia pun merah. Sekarang dia mandi tanggal, tak haram. Kerana tidak kekal. Tapi kalau merah tu walaupun tak kekal, untuk ditayangkan pada laki-laki ajnabi, pada adabnya tengok laki-laki ajnabi bukan marah kalau tengok seronok tak, bernafsu tak tengok muka gitu. Jadi dia menanggung dosa. Faham tak? Jadi kata boleh ni bukan untuk tayang pada sebarang laki-laki di luar rumah. Bibir dia tak merah, dia pakai lipstick merah. Tak haram pasal lipstick tidak kekal. Balik sekarang dia ambil sodek, cabut mula. Tapi learning di Jepun, di Australia ada dah. Maknanya kekal boleh buat pipi merah. Dia buat di klinik. Dibuat di klinik. Kulit dia akan jadi merah macam dia pakai bedak dah. Hak tu haram. Orang yang insiden kebakaran tak ada masalah. Boleh buat pembedahan plastik, boleh buat rajuk, cetong, boleh buat laga. Jadi dalam kes kolagen dan seumpamanya ulama jawab, kalau benda yang najis haram guna. Kalau benda-benda yang mudarat kesihatan haram guna. Kalau benda-benda yang syirik macam ke pakai benda susuk dan seumpamanya, puja jin, puja apa bakitan, haram juga guna. Benda-benda yang boleh ialah benda-benda yang suci pada syarak dan doktor kata tidak berbahaya dan maknanya bukan maknanya kerana dia itu sudah molek dah, nak molek lagi. Tidak boleh. Soalan seterusnya. Apakah kedudukan orang Islam dalam Quran dan hadis? Kata, tidak akan masuk syurga. Contohnya, tidak akan masuk syurga orang yang derhaka ibu bapa, orang yang minum arak, orang sombong, orang putus hubungan keluarga. Adakah kekal dalam neraka sama seperti orang kafir? Tak. Maksudnya, dosa ini sangat besar. Kata ulama'-ulama' bila kata tidak akan masuk syurga, tertutup baginya pintu syurga. Banyak kan dalam hadis, perempuan yang derhaka suami, dan seumpamanya orang yang minum arak. Maksudnya dosa ni sangat besar. Adapun di akhirat nanti, fa amruhu ila Allah, serah kepada Allah. Lain pada syirik, Allah boleh ampun liman yasha. Walaupun dia tak beristighfar, kalau Tuhan kandak, Tuhan boleh ampunkan dia. Faham tak? Adapun yang sembah berhala, kafir sebagainya, tak boleh. Dia mesti bertaubat kepada Allah. Tidak ada orang beriman yang kalau buat dosa lagu mana pun selain pada kafir, masuk neraka akan kekal. Kerana dalam hadis mengatakan orang-orang yang ada iman dikeluarkan daripada neraka. Soalan seterusnya. Saya seorang peniaga baju pinggang makuk. Boleh beli secara hutang. Sekiranya ada pelanggan yang tidak bayar hutang dalam jangka masa yang lama, dan saya niat dalam hati kalau pelanggan tersebut susah untuk bayar hutang, saya halalkan. Tiba-tiba pelanggan tersebut datang bayar. Yang lama dah tangguh. Adakah saya boleh ambil duit itu? Pusing belakang. Sekiranya pelanggan ramai berhutang dengan saya, macam mana nak elokkan pelanggan lebih terbabit atau bergantung dengan saya? Sekiranya saya mati kelak. Baik. Ini masalah banyak berlaku. Orang ambil barang dengan kita hutang. Kemudian tak bayar 4 bulan, 8 bulan senyap gitu. Jadi kadang-kadang orang tak ingat ada tak? Kadang-kadang lah. Tak ingat. Jadi sebab tu jangan kita diam. Kita kabur ke dia.
Bila nak bayar duit? Nak. Tahu hutang kita bila lagi nak bayar? Dak ingat sekarang. Ada tak dak ingat sungguh? Tapi dak ramai buat dak ingat. Tapi kemungkinan ada dak ingat sungguh. Faham tak? Waktu kata setengah lama kena khabar kat orang. Hak jenis dak memang tak mau bayarnya. Ni ramai. Orang baru nak niaga tutup kedai. Hutang, ambil barang. Orang buka kedai hardware apa semua. Dia mari gostang terupa, gostang expire. Stay 800 keping, semi 2000 beg. Dia buat sombong, datang dia buka teater. Baru boleh projek. Duduk depan kedai. Okey, boleh. 200,000 tak bayar biti orang. Nyaknya korang anak bini nak makan kedarah. Mesin kisah semi 16 hutir kali mitok. Tak bayar ramai jenis gitu. Lepas tu buat gaya tentang orang exit bawa anak. Padahal hutang orang tak bayar. Ni jahat ni. Kau tak terima kau panggil. Tak pasal ramai orang ngadu kita tahu. Nyaknya korang bisnes jadi mampu habis negara orang. Orang ambil barang ke Cina. Cina mitok kena bayar. Hak dia ambil tak bayar. Ni masalah. Tak beri dah nak negara. Ni jahat. Sebab tu Nabi pesan sangat gini-gini, tergantung-gantung amalannya. Rohnya nampak tidak tenteram di alam barzah. Jadi kita katalah kalau dia tak bayar gak halal lah. Molek kata gitu. Kalau dia tak bayar gak halal. Atau nanti niat kalau dia tak bayar halal. Sebab kita halalkan orang gitu, Allah halalkan kesilapan dan hutang kita di akhirat lagi. Itu kelebihan dia. Faham tak? Kalau kita nak dapat keampunan Allah, Allah maaf salah silap kita. Mana tahu kita ada hutang semayang, hutang puasa, hutang apa. Maka halalkanlah hak sesama manusia. Kalau dia tak bayar, aku halal. Tiba-tiba mari bayar. Pasal kau kata tu pergi dengar dah. Kena 2 teh tukur tarai, esok nak pergi bayar. Jadi boleh ambil tak? Boleh. Sebab kita tidak halal pun lagi. Kita kata kalau dia tidak bayar. Faham? Kalau dia tidak bayar, aku halal lah. Dan dia kalau dia bayar, aku terimalah. Kemudian ramai orang berhutang dengan dia. Dia tak boleh orang berhutang dengan dia ni gantung di kaki dia akhirat. Susah dia nak jalan lagi. Di akhirat lagi memang orang yang berhutang merayu-rayu pada kaki orang yang tuang hutang. Supaya lepaskan, halalkan. Jadi kalau tuang hutang kata halal, masuk syurga. Dah halal, masuk neraka. Jadi dia kata dia nak berjalan senang di akhirat, dia tak boleh. Kalau tak boleh, halalkanlah. Macam tadilah niat gini kata ulama, jikalau orang yang berhutang dengan aku ni memang tak bayar, maka aku halalkanlah. Nampak? Bila kata gitu, mati jadi halal dan dia bebas daripada hutang di akhirat nanti. Soalan seterusnya. Ayat awal sampai ke Allahumma salli ala Muhammad, tapi saya terbaca lebih wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Adakah batal semayang saya? Itulah jawi. Jawabnya tidak batal. Adakah orang salah digalik kan? Patut Allahumma salli ala Muhammad senyap ataupun naik terus. Rakaat yang ketiga galik siapa fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak salah, tak ada masalah. Dah kalau sengaja ke mana? Bukan salah sengaja. Tak batal juga semayang. Dia panggil khilaful aula. Dia telah menyalahi yang lebih elok, iaitu bertikat Allahumma salli ala Muhammad, patut naik. Dia pergi baca teguh juga. Sengaja tak batal lagi. Tolong baca soalan saya. Jika kita hadir majlis ilmu, ibarat kita berada di salah satu daripada taman-taman syurga, betul? Nampak? Sebab Nabi kata iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Hei sahabatku, bila mu lalu kot taman syurga, singgah singgahlah. Kata sahabat ma riyadul jannah, taman syurga kot mana pula? Kan kita atas dunia baru. Nabi jawab hilakul zikri. Imam Nawawi rahimahullahu taala dan Imam apa benda ni, Syekh Razi menerangkan bahawasanya taman syurga, hilakul zikri itu maknanya tempat orang menyebut Allah. Mulalu kot sejik kot surga ada orang duduk selawat, singgah. Maka mu duduk dalam taman syurga. Mulalu kot sejik kot surga ada orang duduk bertarekat berzikir, mu singgah. Mu duduk dalam taman syurga. Mulalu kot surga kot majlis-majlis ada orang duduk ngaji kitab, duduk ngajar Quran, duduk baca tajwid,
Nak baca tauhid fiqh mu singgah. Ataupun ada orang benda-benda agama kait dengan agama singgah. Semua tu tamang syurga belaka. Baik, kemuskilan dia. Kalau kita duduk dalam majlis alam maya gua ni pula, contoh dengar ceramah ustaz-ustaz dalam YouTube, kita guna earphone atau usrah online. Adakah masih dikit tamang syurga? Jawabnya bukan tamang syurga. Tamang syurga ni dia majlis. Majlis gini, buat satu majlis. Tetapi orang yang mendengar ilmu adalah orang yang dikira sebagai orang yang buat kebajikan, orang yang berpahala, orang yang berbuat amal soleh. Faham? Walaupun kita beli seorang, kita beli kaset, kita pasang di rumah. Kaset tu guru mengajar tafsir, dengar di rumah. Nak boleh pahala tak? Walaupun kita tak dapat pahala iktikaf, tak ada kelebihan bertaaruf, berkenal-kenalan dengan orang, pasal seorang di rumah. Kalau dalam surau masjid boleh kenal. Tak? Kan kalau ramai-ramai kan boleh berkenal-kenalan, bukan dengar saja. Nak? Bunyi tu. Boleh kenal. Jadi tak usah muskil lah, walaupun kurang pahalanya, dengar CD, dengar YouTube, dengar apa, kalau benda-benda yang baik semua berpahala. Bila sebut pahala, siapa bayar? Allah bayar, bukan Pak Allah bayar. Bila Allah bayar, ada tak murah? Yakin gitu dah. Tak ada benda hak murah sisi Allah. Mahal belaka. Hak murah ada. Ada buah dalam dunia. Murah. Tengok kita nak berebut bagi hutang, barang murah tu. Nak? Tak mahal? Akhirat, pahala lagi. Kita nak berebut ni barang murah tu. Sampai bergocoh berebut awet. Nampak bergocohnya. Pelopok. Tangan lemak Kata lo apa kena? Awet. Di mana awet tu? Macam sutuh kering awet. Nah, macam mana ni? Barang murah berebut. Betul tak? Barang mahal tu. Azwajum mutahharah. Isteri-isteri yang Allah bersihkan. Repuang boleh di akhirat kayak gini. Tak ada haid, tak ada nifas, tak ada istihadah, tak kecing, tak berak, tak ketuk, tak ada inguh, tak ada tarik mata, tarik hidung, tarik telinga, tak ada daki. Nak? Atas dunia ada? Berapa belanja nikah? 10,000 bos, tak main 3-4,000. 10,000. Tengok orang lah. Mana esok dia berak, mu tak ada lah cetong mari sini. Aku nak tengok tarik dia. Tak? Busuk tak? 40,000 mas kahwin. Busuk tak tarik? Dah. Busuk koho. Mana busuk dengan tarik kambing? Tarik awet. Betul tak? Dah. Barang murah tu, berak pengek. Nak? Barang mahal tak berak. Yang ada keluar peluh saja. Bidadari. Peluh keluar macam mutiara, berkilat-kilat, bau macam kasturi. Dan bila peluh tu jatuh di atas latar, mengeluarkan muzik, reggae, pop, rock, K-pop. Ada belaka? Tak? Tu kita tambah lah. Tu barang mahal. Nak? Dia suruh nak bini dia lawa. Nak? Dia bini lawa ni, jika apa? Ketuk ada ketuk. Kita tengah nak tidur, bangun terus tengah tidur. Padahal tidur dah laki. Tengah tidur. Laki bangun apa? Bini ketuk. Bukan bunyi, bosong. Apa orang kau? Ada emak dia. Siapa baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah malam hari ini, niscaya ayat itu mencukupkannya. Benda maksud cukup situ. Orang baca amanah Rasul kediang, faham tak? Ujung Baqarah tu dia panggil Khawatimul Baqarah, penghujung ayat Baqarah, surah Baqarah. Cukup ni maknanya berpadanan dah dengan Allah beri kepada dia keberkatan daripada langit dan pahala. Nampak? Batu nak manis hidup ni, baca Quran, zikir dan seumpamanya. Kaya-kaya kok, biar ada benda-benda gitu. Nak? Baru ni kita jumpa dengan kerabat
Dia raja, tak mau sebut negeri mana. Kerabat dia raja. Dia anak sultan. Dia anak perempuan. Dia ada suami dia. Dia telah berhijrah ke arah agama. Nampak? Anak-anak habis atau sekolah tahfiz. Bagus. Kaya tak sok kira. Kaya rumah, bapak rumah. Anak ni sekolah tahfiz tak? Ni tahfiz ni, 3 beradik. Dengan kaya gitu tu beralih kepada Islam. Tu kata rahmat. Nampak? Jadi yang jahat bukan harta sebenarnya, orang jahat. Kaya gitu boleh atau sekolah tahfiz apa semua. Kita ada orang cek tahu atau sekolah combine. Ya, nanang. Ajarkan kedua ayat tersebut kepada isteri dan anak-anak kamu, sebab kedua-duanya ayat tersebut adalah solat, Quran dan doa. Apakah maksudnya? Kerana ada di dalam ayat-ayat tersebut segala kelebihan-kelebihan yang tidak ada pada ayat-ayat yang lain. Adanya padanya doa. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Itu doa. Nampak? Wahai Tuhan kami, jangan kamu beratkan kami dengan perkara-perkara yang kami tidak mampu nak pikul tak. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Tuhan kami dulu banyaknya terbabah. Leni pun terbabah lagi. Banyak dosa, esok ku mungkin buat dosa pula. Janganlah ambil balas. Kerana kami ni orang yang banyak salah, banyak lupa. Dan dibaca di dalam sembahyang. Kata Imam Ibn Salah rahimahullah ta'ala, barang siapa yang membaca, dia kata afdalnya membaca dalam solat sunat akan penutup surah Baqarah. Kerana keadaan surah ini yang sangat mengkayakan kita. Kaya maknanya jadi kuat hati kita bersama-sama dengan Allah. Bukan turun pitih dari langit. Soalan seterusnya, kita baca 3-4 pin lagi dah. Saya seorang anak mangsa perceraian, tapi ayah saya tak beri nafkah cukup. Masa bercerai dulu, ayah minta balik mas kahwin. Pulak dah. Mak tak mau bagi. Ayah saya ugut nak cederakan mak. Jadi mak pun pulang habis balik mas kahwin. Kata mak dia tak reda makan duit mas kahwin itu. Tapi mereka ini dah mati. Saya sebagai anak serba salah. Anak benda ni cakung minta balik ibu kata dulu. Bagaimana nak boleh saya lakukan? Dan doa untuk ampun dosa ibu bapa. Oh Rabbi. Bila bercerai pergi minta balik mas kahwin. Hukumnya haram. Mana boleh minta balik? Yang boleh balik ni bercerai sebelum jima. Mumbak jima betul lah mak kalau jawab. Nikah dak dan jima cerai boleh balik. Banyak mana cikgu? 70% ke 50%? Separuh sahaja. Ingat tu, nikah dah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Jadi bini kita dah. Lepas tu naik atas pelamin. Tak nak blokit berebut isya. Nampak aku dulu cerai situ le. Dak dan jima padang berebut nak blokit cerai dah. Jadi mas kahwin boleh balik separuh kalau kita nak. Kalau kita tak mahu tak payah ambil dah. Katakan mas kahwin tu 1,000. Faham tak? Jadi bila cerai sebelum jima, pihak laki-laki kata, alah, pasal duduk di tangan dia dah. Tapi kalau pengantin laki-laki kata nak balik, pihak perempuan wajib kena beri. Tak beri dosa hak orang. Ingat Tapi kalau jima dah, tak boleh ambil skepeng ni, boleh hanok lah ni, jimat lagi. Faham kan dah? Berdosa besar ni lah orang-orang jahiliah moden. Suruh mengaji tak mau, duk tengok kena drama pagi petang, bodoh pakai mampu. Tak tahu kau ni, bila tak tahu kau, tak tahu benda, dia buat benda yang haram. Orang takut. Mak tak mau beri, janda tak mau beri, ugut nak kata. Takut tak beri dia beri haram tak? Makan haram. Masa muda gagah dah tua nak mampu lagi, mari balik segala dosa-dosa. Masa orang duduk tengok dia nawak hospital, mari leket. Dan masa tu ada benda-benda. Sebab tu dia kata sihataka qabla saqami. Masa muda, masa sihat kamu sebelum masa sakit.
Masa sihat ni kita dengar, belajar hukum. Di antara ni lah. Baru kita tahu hukum. Kalau tak jimat lagi, cerai, boleh separuh. Faham? Kalau kita nak, tak ambil sudah. Sebaik-baiknya, tak payah lah. Tak apalah, halal lah. Nah, dah tak jadi jodoh. Nak buat mana? Nak, berebut pisah. Ni minta balik, makan haram saja-saja je gitu. Yang lagi dengar marah. Warak tu, bat tukang-tukang ganjing kat orang. Nak dia bodoh ke tiku. Duduk dah rupi. Bodoh. Muka dah lah uduh. Berangan apa uduh. Nak jadi benda. Banyak benda hukum dah tak tahu lah kau. Macam budak-budak anak kita tak tahu undang-undang. Kita pergi motosikal. Nak suruh naik atas jalan raya. Takut boh. Amboy. Tak apa. Apa kena je biji. Gigi. Nampak? Habisnya langgar undang-undang. Nampak? Sekarang orang kata masuklah kedai orang. Nampak? Rabuk habis pintu kedai. Pasal tak tahu undang-undang. Begitu jugalah dengan kehidupan dia. Nak beni, nak belaki, biar reti. Bukan orang marah tengok tali besing. Tapi masa orang ngajar, marilah dengar. Dokkan mari kat kita, kat ustaz lain. Tak apa. Biar cerdik, biar jadi orang. Inilah dok dengar, marah pula orang kita dengar. Mau pergi dengar ustaz tu tak boleh piti raya. Dia dah lah bodoh ke lembu. Kita nak jadi bodoh jadi pula. Ketuk dia jawab, mu tak pergi piti raya, tak apalah. Tapi aku jahil, mu nak tanggung lah kubur lagi. Mu bodoh dah, mu suruh aku jadi bodoh nyamu pula. Kata kat kita, tak? Tak berani. Tak apa lah, dia lagi. Bodoh je ngelobak. Ada seorang kawan saya masa Buddha dulu, dia tak puasa. Mu dah ni bukan kawan mu. Kawan tak mau. Alu ke jahat kawan. Alu ke nak bini dia. Ialah orang muda puasa tu buat busuk mulut, dia kata. Tapi dah tua ni puasa wajib terbuat lah. Tapi bila saya ajak puasa gati atau puasa sunat, dia tak mahu. Semacam takut mati je. Bila ajak puasa gati, itu yang saya pelik. Soalan saya, wajibkan dia ganti puasa, yang saja dia tinggal wajib. Kena gati. Yang tak wajib gati puasa sunat ataupun puasa orang lain. Mu tak wajib gati. Apakah hukum mencuri benda yang haram? Bawanya majalah yang haram. Tiada haram jika supaya tuannya tiada dapat berbuat demikian. Baik. Benda-benda ni haram. Katakan majalah lucuh. Dia pergi curi majalah tu, haram tak? Jawabnya tengok benda maksud. Al-umuru bimaqasidiha. Tujuan dia curi tu kerana dia nak bakar majalah tu. Kalau dia minta suruh bakar, tuan dia memang tak mahu, dia nak jual. Maka tuan dia simpanlah kedai. Dia ambil barang majalah tu, dia curi, dia pergi bakar. Nampak? Jawabnya salah pada undang-undang dunia lah. Kalau dia boleh. Tapi undang-undang akhirat tidak haram lah. Kerana termasuk dalam an-nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran. Fal yughayyirhu biyadihi. Dia mampu dengan tangan, dia ubah kemungkaran. Yang kedua haram, dia curi tu kerana dia nak tengok. Nampak tak? Ni haram. Apakah sah korban lembu yang belum diakad jual beli? Jawabnya sah jika lembu itu lembu kita. Tak lembu orang tak beli lagi. Korban dah. Jawabnya tak sah, tak beli lagi. Faham tak? Dia mesti kena milik kita dulu. Faham tak? Mesti kena milik kita dulu. Patut kata wakil jual beli. Tak beli lagi korban dah. Wali dah habis pergi qada semayang, boleh jadi wali tak? Boleh, tak ada masalah. Bagaimana ustaz menjaga diri daripada dengki orang? Seperti kita tahu bukan semua orang yang suka kita. Itu akan ada orang yang kata macam-macam, mencari kesalahan. Dan sebagai manusia, benda ni biasa je lah.
Dok kita saja semua orang kena deki. Katanya pepatah Arab, likullin zi ni'matin mahsudun. Bagi tiap-tiap yang mempunyai nikmat akan didengki orang. Lepas tu dia kata deki ni mencita-cita supaya orang tu hilang nikmat. Nah, jadi kita kena faham dah hakikat orang yang akan naik pakak ada orang deki dia. Pasal bab agama saja. Nah, bab dunia dia akan buka kedai. Nah, bukan semua orang suka dia buka kedai tu. Faham tak? Ada tak orang tak suka? Ada. Dia beli kereta baru. Orang tak suka. Nah, jadi jangan peduli kat orang. Pastikan hak mana orang tegur orang betul kita buat tu salah, kita baiki. Tapi kalau perkataan dia sia-sia saja, rasa susah hati. Nah, kerana Nabi orang deki tak? Oh, Nabi dah kita kelas ni ingat cak tiap ayang itu. Tak, Nabi dia orang deki, tak ada hal sikit. Kalau duduk layan kau orang, apa bila dah ada kerja kita. Saya nak tanya, dah ayah tanya, tulis terus. Semasa saya semayang, kucing lalu dan duduk di tempat sujud dan meraba kepala masa saya sujud. Dan duduk di atas riba masa saya solat. Huraikan, kerana saya banyak sangat kucing. Bak kucing. Dia mari semayang, kucing mari kat dia semayang, kucing mari duduk dekat. Biasa tak? Kita semayang, kucing duduk kat jadah. Bila kita rokok, dia main nak ambil hidung. Ropak gitu. Dah takkan kita nak lock, rabuk hidung. Kita pun akak gitu. Tambui kena. Neh. Kita bila dia sujud, dia pergi main kepala pula dah. Kucing tu mari kat serbang semua. Neh. Gua ni batal tak? Tak batal. Masalah kucing ni batal bila najis. Tubuh dia ada najis. Baru batal. Litah kat depan tak batal. Ada orang kata kalau menatang litah kat depan batal. Tak batal. Tak usah kata kucing, dinosaur tak batal lagi. Faham tak? Tak ada kena-kena kita. Tak masuk dalam perkara yang membatalkan semayang. Jangan ada najis kalau setuh. Di tubuh dia ada najis. Dia tengok belepeng tai ayam, dia pun sandal di kain, kita lekat di kain. Tak sah. Kena buang lalu kain. Kalau ada spare. Kalau bersih kucing maknanya dalam yang ada najis. Di kulit luar bulu tak ada. Faham tak? Maka dia naik duduk atas riba kita tak ada masalah. Tak ada masalah duduk atas riba. Kita nak bangun, kita pakak bus sebelah. Kita bangun. Boleh, tak ada masalah. Kucing jenis tawafi bainan nas, kata Rasulullah, jenis binatang yang suka berkeliaran di kaki-kaki manusia. Kucing jenis main rumah orang. Kita apa pak tidur, pak duduk atas katil. Kita nak naik atas apa, pak yang lopak dulu. Kita baca surat khabar, pak je kekal surat khabar. Dia nak baca tengok cek. Nampak aku kucing. Tak usah marah jenis gitu. Kita duduk tahiyat awal, dia mari duduk atas riba. Biar ke dia, benda jinak. Dia reti tak? Dia kira ganggu, dia tahu tak hukum orang semayang, tak dia ganggu. Dia tak tahu, dia kucing. Lain kita tengok tahiyat akhir, bini mari duduk atas belakang. Baru kita terajam, menyandar di gobok. Masa saya budak-budak dulu ada kucing orang buang di rumah saya. Nampak kucing lagi. Lepas tu dia pun makan anak ayam. Mak saya kata ingat pergi buang. Igat pergi buang. Saya tengok betul dia makan anak ayam. Saya igat bubuh dalam guning. Malam saya ambil nak pergi buang, mati dah. Kucing ni memang dah kuru kering. Tapi saya tak ada niat nak bunuh dia. Yang pergi bola guning tu buat apa? Ini tak boleh ni. Nampak tak kucing ni dia gigat bola guning. Tengah hari karam apa keras lemah duduk lagu ni. Nyegikat gitu, orang buat lubang. Kuruh pun tak bola guning tak mampu kalau ada tempat udara. 3 hari tak mampu lagi kucing dia jenis kucing tu daya. Memang jenis kucing kuruh. Malah kucing Mekah, nanti tengok kucing Mekah, ingat lagu. Tengok kucing Mekah. Kau tepi-tepi jalan. Kucing Mekah ni dia panjang. Panjang gitu kaki. Kita kini kaki tau. Sini kaki. Ni kaki, ni kaki. Kucing Mekah kat ni kaki. Macam trailer panjang tu. Dia tak gemuk-gemuk. Dia sebut kuruh lah ke. Tapi bukan sakit. Jenis sling itu. Jenis tak buruk bucik. Jadi dosanya pasal digibur lagu ni dia ikat. Tak mau ikat takut tembak lagi, buat lubang jadi berdosa, hukumnya berdosa. Jadi gitulah, bukan buang, dia tak apa. Kalau boleh lah, janganlah siapa, kalau boleh jangan buang. Menatang-menatang tak kira lah apa pun. Kalau dia mari rumah kita jenis orang pelera ni, boleh pahala besar.
Dia mari yek lapar. Kita bela sampai gemuk. Mudah-mudahan kafarah dosa kita di masa lalu. Betul tak? Tu kata Tuhan nak uji kita. Kafarah dosa kita tak boleh. Sepak menambung. Nak kapur sepak. Miau, nak lekat di pokok. Pokok bunga menjanda kata kucing. Dia kucing dah wekeng datang ni. Nak aku mari nak minum air tepi tu je sepak juga. Tu makhluk Allah Tuhan nak uji kita. Kita ni murah ke dak tangan kita terbuka luar ataupun kedekut. Jadi berhati-hatilah. Lepas tu kadang-kadang kita lalu dia tengok Tuhan buat jatuh anak ayam. Dia tak tengok kita. Kita nak apa dak dosa kita. Akak anak ayam tu basuh apa semua. Nak lak-lak semula. Oh putih kapir dia buat gitu. Gibuh kat ibu dia mula. Tapi kita ni jenis payah. Kalau tengok ada mana kayu apa semua, kena kereta orang memang jeng. Kita elok tak kayu tu? Elok. Tapi kita berhenti tak alih. Tak, mana lepas aku orang mampu mau. Awak jenis itulah kita kena ubah. Bagaimana yang Rasulullah anjur, buanglah apa yang ada pada sekatan. Itu adalah jihad yang kecil sekalipun tapi dikira sedekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi